Assalamualaikum doktor dan kepada semua. Saya Muhammad Azim bin Azmi, bernombor metrikkan PC 21017 daripada kumpulan 5, ini membentangkan topik 5, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Amalin Husna binti Ahmad, Nur Aida binti Muhammad Hasan, Nurul Syahida binti Muhammad Desa, Nabilatul Huda binti Nik Khairul Anwar, dan Tushilah Syarmahan, anak perempuan Satara Segaren. Membentangkan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, saya akan mulakan dulu. Sejarah sosial. Sejarah sosial merupakan pengaruh peradaban dalam pembinaan negara bangsa. Kita ada sejarah di alam Melayu yang terdiri daripada peradaban peribumi alam Melayu. Tamadun Melayu ialah tamadun yang dibina dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Melayu. Sosial budaya terdiri daripada kumpulan etnik. Manakala daripada segi politik dan pada masa lampau iaitu pelbagai kerajaan kuno. Yang kedua pula peradaban Asia seperti India, China dan Timur Tengah. Kedatangan masyarakat tersebut membawa pelbagai adat dan budaya serta pegangan agama. Kedatangan orang Cina dan India ke Malaysia telah memberikan hasil untuk membawa masuk pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi. Yang seperti kita maklum sejarah penjajahan beratang bawa orang-orang India, orang-orang Cina untuk keperluan ekonomi negara. Yang ketiga, peradaban Barat. Semasa pemerintahan kolonial Barat, khususnya pemerintahan British, penyebaran agama Kristian di tanah Melayu tidaklah begitu ketara. Seperti yang kita tahu maklum bahawa negara Malaysia adalah negara yang agama Islam adalah agama persekutuan. Yang keempat, peradaban globalisasi. Globalisasi merupakan sebahagian daripada bentuk jaringan dan perubahan yang merentasi sepadan ideologi, budaya, ekonomi dan sosial. Seterusnya saya akan masuk kepada konsep peradaban majmuk. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban peribumi alam Melayu. Kemudiannya diikuti peradaban Asia dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya, peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kasukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital kompleks. Okey, seterusnya pembentukan peradaban majmuk. Pembentukan peradaban majmuk ialah gabungan atau pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadikan teras kepada peradaban majmuk Malaysia setelah kemasukan para pedagang iaitu daripada pedagang India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Seterusnya adalah peradaban acuan Malaysia yang terdiri daripada peradaban Melayu atau teras, peradaban India, peradaban Inggeris, peradaban Belanda, Portugis, peradaban global yang terkini sekarang ni, peradaban Timur Tengah dan peradaban Cina. Okey, seterusnya transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. 1970-an kita dapat lihat kemiskinan dan ketidaksamaan. Selepas itu 1980-an ke 90-an, pembangunan industri dan penghijraan mula meluas. Pada 2000, perbendaharaan dan kelas menengah. Pada tahun 2010, dari masyarakat majmuk, pelbagai etnik ketamadunan, payung anak watam yang membina peradaban acuan Malaysia. Itu saja setakat ini. Saya seterusnya akan disambung oleh panel yang seterusnya. Terima kasih. Okey, yang seterusnya saya akan membincangkan tentang pembangunan, migrasi dan teknologi, di mana ia terbagi kepada dua, iaitu kemajuan melahirkan perubahan sosial
iaitu daripada pertanian sara hidup ke komersial industri. Yang kedua, dari miskin ke kelas menengah. Yang ketiga, dari perdesaan ke kosmopolitan. Yang kedua, transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya, moderniti dan kepelbagaian, iaitu yang pertama, perkongsian nilai sejagat. Kedua, persamaan pendapat awam. Ketiga, batas etnik nipis. Dan yang terakhir, tingkah laku horizontal bukan vertikal, hubungan sosial lintas etnik dan agama. Seterusnya, terdapat 3 impak kerencaman sosial norma sejagat. Yang pertama, budaya politik baru di mana kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan penglibatan. Yang kedua, nilai politik, iaitu amanah, integriti, keadilan, accountability, transparansi, keterangkuman dan akhir sekali isu, iaitu rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman, tentera dan dasar awam, tadbir urus baik, federalisme. Konsep negara bangsa. Negara bangsa ni merupakan gabungan 2 dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempatan, kerajaan dan undang-undang. Semua elemen ini saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan autoriti. Abdul Rahman Embong menyatakan bahawa konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feodal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis, di mana kejayaan kapitalis ini membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Contohnya di Eropah, bangsa Inggris muncul lebih awal sebelum bangsa Eropah dan negara England moden. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Idealnya sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watak, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Pembentukan negara bangsa ni ada 3. Yang pertama, satu bangsa, satu negara. Di mana keadaan ini bertolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Contohnya, bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Yang kedua, bangsa tanpa negara, di mana terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka ni untuk bernegara dan mempunyai autonomi tersendiri. Contohnya, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Mereka ni mempunyai identiti bangsa tersendiri, tapi negara yang dimiliki oleh orang Thailand. Bangsa Kurdish yang bertapak di tanah Iraq, bangsa ini berjaya membentuk wilayah yang tetapi tidak diiktiraf dalam peta dunia. Dan yang ketiga, negara tanpa bangsa. Wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Contohnya Malaysia, di mana Malaysia ni lahir daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aman Husna binti Ahmad, matrik Naba PC 21057. Saya akan membentangkan tentang bentuk negara bangsa. Setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan negara bangsa mereka. Namun begitu, dengan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian dan penaklukan semenjak abad ke-16. Dalam pergolakan geopolitik dunia ini, 2 bentuk negara bangsa dapat dikenal pasti, iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settle. Dalam negara bangsa tamu seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia, Myanmar,
Malaysia dan sebagainya, wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik asal. Hegemoni politik menjadi amalan adalah di mana anak watan diperakui dan diterima. Walaupun negara ini memiliki komuniti migran dari negara-negara lain, mereka akan bernaung di bawah payung anak watan di situ. Seterusnya, konsep negara. Negara merujuk pada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat, mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerajaatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat, memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sebuah negara. Sebuah negara menurut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai elemen-elemen berikut, iaitu kerajaan, wilayah sempadan, kedaulatan dan penduduk. Konsep bangsa. Daripada dimensi sejarah, istilah bangsa berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rencam. Biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Sekumpulan besar manusia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui keterikatan hubungan darah dan keturunan, penggunaan bahasa yang sama, perkongsian tradisi dan sejarah. Ada setengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Mereka berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, yakni dalam satu kelompok yang sama. Selamat sejahtera, nama saya Tujuh Syama, anak perempuan Tantara Sekeren, Matric ID PC21027. Konsep bangsa adalah bangsa menunjukkan kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan, dan bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. Walaupun merujuk berbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan berkesamaan atau belonging together. Seterusnya, konsep bangsa adalah satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan, kaum-kaum etnik berdasarkan ciri budaya, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Konsep kewarganegaraan adalah perihal warga negara, kerakyatan sesebuah negara. Kewarganegaraan juga membawa maksud kerakyatan berupa bangsa seseorang, dan setiap negara mempunyai penduduk yang diiktirafkan berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sesebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan dan hak istimewa dan juga pelbagai lagi. Dan naratif negara bangsa Malaysia ialah sesebuah negara etno berpasukan anak watan dalam masyarakat, kepelbagaian diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulang ruang sivik dalam governance dan perbangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Saya Nuraida binti Muhammad Hassan, PC21063, iaitu ingin membentangkan tentang negara bangsa Malaya Malaysia integrasi. Hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Hal ini demikian kerana perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu Islam, bahasa Melayu Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Apabila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan dijadikan sebahagian pasak negara bangsa bersama Melayu. Ini adalah peta indigenous nation state. Indigenous are acknowledged and accepted based on assimilation.
Kepelbagaian idea bangsa idaman. Syamsul AB pada 1996 melalui konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah a project in work in process dan sentiasa berlaku konsultation bangsa dalam negara itu sehingga wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Di Malaysia, pembentukan bahasa terjadi dalam dua fasa iaitu sebelum dan selepas kemerdekaan. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Namun demikian, hanya konsep terakhir iaitu Malay Plural Society yang diterima oleh pihak British pada suatu ketika itu. Hal ini dinatijahkan dengan terbentuknya CLC 1949, Communities Liaison Committee 1949 yang diterima pakai sehingga kemerdekaan. Selepas negara ini mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan atau kolektif atau identiti nasional sepunya. Seterusnya ialah etos bangsa, etnik, nasionalisme dan bangsa. Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi, iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara yang boleh dikatakan suatu konsep umum tanpa definisi yang formal. Seterusnya, The Oxford English Dictionary pada tahun 2000, etos sebagai the characteristic spirit, prevalent tone of sentiment of a people or community. Mansur et al. Mendefinisikan etos sebagai pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial berdasarkan kepada sifat, nilai-nilai istiadat, nilai adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Manakala Etzioni mendefinisikan etos bangsa sebagai istilah yang memberi merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan atau takdir bagi sesebuah negara. Orang juga mendefinisi etos sebagai etos bangsa adalah a particular configuration of central society belief, attitude and values that are enduring and shared by most members of society and that focus on the society present and future. That's all from me. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Desa, PC 21128. Etos nasional. Etos nasional merujuk kepada watak, karakter, sikap, etika, kepribadian dan keyakinan atas sesuatu perkara yang dapat menggambarkan ciri-ciri semangat yang dikongsi bersama oleh ahli-ahli masyarakat. Dengan wujudnya etos nasional dalam diri individu, maka ia dapat menggambarkan tentang sentimen kenegaraan yang berpaksikan kepada platform nasional. Dan sehubungan dengan itu, secara spesifiknya, masalah ini mengaplikasikan takrif etos nasional sebagai ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat individu dengan negara. Ciri-ciri unik tersebut merangkumi 4 dimensi utama iaitu nilai, perasaan dan semangat dan juga kepercayaan dan identiti. Seterusnya, etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan intensitinya di negara itu.
Setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, batu nisan, kerabat diraja, pahlawan, buku sekolah dan keselamatan negara dan sebagainya sebagai asas bangsa. Seterusnya, geopolitik negara dan perubahan politik. Pelbagai perspektif tentang negara bangsa. Yang pertama adalah sebelum merdeka, kita bicara tentang negara bangsa, iaitu etnik Melayu, Ketuanan Melayu UMNO, Daulah Islamik PAS, Melaya Raya PSM, etnik Cina, Kerajaan British dan juga Malaya, India, Bali India dan juga Malaya. Yang kedua, lepas merdeka kita banyak bicara isu-isu tentang pembangunan negara, etnik Cina, pendidikan Cina, kerakyatan dan ekonomi. Yang ketiga, pasca DEB, perbahasan tentang PAP, DAB dan MCA, kesamarataan dan pasaran DEB, terjemahan Akta 153 dalam dasar awam. BN dan UMNO, pertumbuhan ekonomi yang diagihkan. Dan yang keempat, pada tahun 1990, Tun Mahathir dan Gerakan Bangsa Malaysia, DS Najib Satu Malaysia, DAP Middle Malaysia dan PAS Daulah Malaysia. Kesimpulannya, yang pertama adalah peradaban majmuk, iaitu adalah gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu. Yang kedua adalah negara. Negara merupakan penduduk, wilayah, kerajaan dan kedaulatan. Yang ketiga adalah bangsa, iaitu satu kelompok manusia ataupun satu ikatan ketatanegaraan yang membentuk komuniti politik. Dan yang keempat adalah negara bangsa, ialah majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Dan yang kelima, negara bangsa idaman, iaitu Malay-led Plural Society. Dan yang terakhir, etos nasional merupakan ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu. Yang terakhir sekali adalah rujukan. Salah satunya adalah Abdul Rahman Embong pada 2001, iaitu negara bangsa, proses dan perbahasan di Bangi, iaitu penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor dan juga rakan-rakan saya lain daripada Grup 5. Sekian, terima kasih.